Assalamualaikum dan salam sejahtera. Pada tahun 1988, apabila Tun Dr. Mahathir Mohamad menyedari yang sokongan dia ataupun pengaruh dia di dalam UMNO sudah merosot dan Tengku Razali Hamzah menerima sokongan lebih tinggi, Mahathir bertindak dengan menutup UMNO. Dan dia buka UMNO baru dan dia sekat Tengku Razali dan geng Tim B yang tidak menyokong dia dari menyertai UMNO baru. Jadi mereka terpaksa buka parti sendiri, iaitu Semangat 46. Dan akhirnya Semangat 46 pun tutup dan semua kembali ke UMNO, tapi sampai hari ini mereka tidak lagi ada pengaruh ataupun kuasa di dalam UMNO. Selepas PRU 14, bulan Mei tahun 2018, Mahathir sekali lagi cuba bertindak untuk menutup UMNO. Tapi tidak berjaya. Mahathir cuba melalui saluran undang-undang, mengguna ROS. Mahathir juga cuba berunding dengan pemimpin UMNO macam Ahmad Zahid Hamidi supaya UMNO ditutup. Dan apabila tidak berjaya untuk menutup UMNO, maka Mahathir bertindak dengan menangkap dan charge pemimpin-pemimpin UMNO supaya akhirnya pemimpin ini semua masuk penjara dan UMNO dengan sendiri akan mati oleh kerana tidak lagi ada pemimpin di dalam UMNO yang boleh membawa UMNO ke hadapan. So matlamat dia simple. Close down UMNO, ahli UMNO tidak akan ada parti dan mereka akan memasuki Parti Pribumi Bersatu beramai-ramai. So, Parti Pribumi Bersatu will be the new UMNO. UMNO yang lebih baru, UMNO yang ketiga semenjak tahun 46 apabila UMNO mula-mula ditubuhkan. It's going to be the third UMNO to replace the previous UMNO yang telah ditubuhkan pada tahun 1988. That is the game plan. Jadi analisis ataupun rencana Dr. Bridget Welsh hari ini tepat. UMNO will soon be a party without direction, a party without leadership. Jadi apabila tidak ada direction, leadership, parti itu tidak boleh tahan lama. Dan di dalam UMNO sekarang pun boleh dikatakan UMNO sudah split sampai Tim A, Tim B, Tim C. Oleh kerana Najib tidak ada lagi dan Ahmad Zahid Hamidi pun kemungkinan besar akan dimasukkan ke penjara juga, maka tidak ada warlord yang boleh kontrol UMNO dan akan berlaku pergaduhan ataupun pertandingan untuk jawatan Presiden Parti. Sekarang ini pun sudah timbul. Siapa Presiden Parti, siapa de facto Presiden Parti, dan siapa akhirnya akan muncul sebagai pemimpin di dalam UMNO dan juga Perdana Menteri Malaysia. Hari ini tidak ada orang yang berani confirm 100% orang ni atau orang tu akan jadi Presiden UMNO dan orang ni atau orang tu akan jadi Perdana Menteri Malaysia. In fact, mereka tak tahu pun UMNO boleh menang atau tidak pilihan raya akan datang. Memandangkan walaupun UMNO menang pilihan raya negeri Melaka dan Johor, tapi jumlah undi yang UMNO perolehi tidaklah lebih dari dulu. Cuma oleh kerana orang yang keluar mengundi itu kurang dan kebanyakan yang menyokong pembangkang tidak mengundi, maka UMNO menang dengan undi yang sama, bukan dengan tambahan undi. So sekiralah pilihan raya akan datang, kekecohan dalam UMNO ni berterusan. Mereka menyerang Perdana Menteri Ismail Sabri Yaakob dan ada yang juga tidak menyokong Ahmad Zahid Hamidi untuk berterusan sebagai Presiden
parti. Ramai yang berpendapat Zaid Hamidi patut letak jawatan dan lepas kepada orang lain untuk mengambil alih sebagai presiden parti, memandangkan kemungkinan besar dia akan kalah kes dia dan akan dimasukkan ke dalam penjara. Tapi Zaid Hamidi tak mau lepas jawatan, dan mereka juga tidak menyokong Ismail Sabri Yaakob sebagai Perdana Menteri. Maka kedudukan UMNO hari ini huru-hara. UMNO is split into 2-3 different camps, dan an UMNO that is fighting against itself susah nak menang pilihan raya. Inilah pendapat penganalisa yang melihat UMNO dari luar. Walaupun orang dalam UMNO ni merasa yang mereka yakin dan mereka rasa yang mereka ni kuat dan boleh memenangi pilihan raya akan datang, dengan tidak perlu berpakat dengan sesiapa, sebagai barisan nasional pun cukup sudah boleh menang. Penganalisa dari luar melihat tidak begitu senang, dan peluang UMNO memenangi pilihan raya kalau tidak berpakat dengan orang lain ialah 50-50. Ini how the outside world sees UMNO. So, isu UMNO ni tidak boleh dijamin 100%. Dan sekiranya UMNO tidak boleh dikatakan rapatkan saf yang hari ini renggang sangat-sangat, maka kemungkinan besar apa yang berlaku pada pilihan raya yang ke-14 akan berlaku juga pada pilihan raya yang ke-15. Jadi hasrat Mahathir untuk mematikan UMNO akan tercapai. Dan hasrat Mahathir supaya parti baru boleh mengambil alih dari UMNO, tak kisahlah parti Pribumi ke atau parti Pejuang, dan akhirnya mungkin Pejuang Pribumi ini pun akan bersatu semula. Jadi nampaknya yang UMNO ni is living on borrowed time. Dan hanya satu saja yang boleh menyelamatkan UMNO, iaitu there has to be one UMNO and not 3 UMNOs or 4 UMNOs macam sekarang. So bacalah analisis Dr. Bridget Welsh hari ini, ada di Malaysia Today, dan saya rasa accurate, tepat sangat tu analisis tu. Walaupun kalau tak 100% pun boleh dianggap 90% tu very accurate. Dan sekira orang UMNO tidak menyedari yang apa orang luar lihat banding dengan yang orang dalam berpendapat, UMNO may be making a big mistake pada pilihan raya akan datang, dan mistake ni akan menyebabkan UMNO sekali lagi mengulangi prestasi yang mereka menghadapi pada pilihan raya yang kelepas, pilihan raya yang ke-14. So it's very important for UMNO to realise it may be living in a dream world. Mungkin UMNO ni masih dalam khayalan, dan UMNO mungkin masih tidak boleh terima reality, iaitu the plan is for UMNO to close down and for either Parti Pribumi Bersatu or Pejuang, ataupun gabungan Pejuang dan Parti Pribumi Bersatu ambil alih sebagai the third UMNO, the new UMNO, untuk mengganti UMNO yang ada sekarang, yang nampaknya tak beza dengan Afghanistan, di mana civil war, bunuh sama-sama sendiri. Assalamualaikum, salam sejahtera.